Sekarang saya minta Yang Berhormat Menteri Pertahanan untuk menjawab dalam masa 45 minit. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Sebelum saya memulakan penggulungan saya bagi pihak Kementerian Pertahanan berkenaan dengan perbahasan belanjawan yang telah pun dibahaskan oleh rakan-rakan dalam Dewan Yang Mulia ini, saya ingin mengalu-alukan bagi pihak betul-betul wanita-wanita daripada Parlimen Rembau saya yang ada di atas sana. Selamat datang ke Parlimen. Terima kasih Tuan Yang Pertua kerana mengizinkan saya mengambil bahagian dalam sesi penggulungan belanjawan tahun 2024 peringkat dasar dalam Dewan Yang Mulia pada hari ini. Terlebih dulu bagi pihak seluruh warga Kementerian Pertahanan serta Angkatan Tentera Malaysia, saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan banyak-banyak terima kasih dan penghargaan khususnya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, merangkap Menteri Keuangan, kerana tetap mengutamakan sektor pertahanan negara melalui peruntukan sebanyak 19.7 bilion kepada Kementerian Pertahanan dalam bajet 2024 ini, iaitu peningkatan sebanyak 11.46% berbanding pada tahun 2023 sebanyak 17.7 bilion, peningkatan sebanyak 2 bilion. Betul-betul. Ketika negara dan seluruh dunia menghadapi cabaran ekonomi yang getir, yang sekaligus menuntut kerajaan memberi tumpuan terhadap usaha membaik pulih ekonomi negara dan membela kesejahteraan rakyat, kami di Kementerian Pertahanan amat bersyukur dengan jumlah peruntukan sebesar ini di bawah belanjawan kerajaan perpaduan madani ini. Kementerian Pertahanan akan memberikan penekanan terhadap pelaksanaan beberapa perolehan aset baru dengan fokus kepada pemerkasaan pertahanan dan kedaulatan negara di samping terus berusaha memanfaatkan keseluruhan belanjawan 2024 yang insya-Allah akan diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini. Keutamaan dan agenda paling penting Kementerian Pertahanan, Datuk Pertua, ialah melalui belanjawan ini ialah ada beberapa tajuk utama, betul-betul, iaitu keutamaan kami adalah nombor 1, perolehan aset. Dalam mengekalkan tahap keupayaan dan kesiapsiagaan ketiga-tiga cabang perkhidmatan ATM, iaitu tentera darat, tentera laut dan tentera udara, keperluan aset-aset baru turut dipertimbangkan dalam perancangan belanjawan kali ini. Kementerian Pertahanan dan ATM akan memulakan proses perolehan aset-aset baru seperti berikut. Nombor 1, Tentera Darat Malaysia bakal memperolehi 60 buah kereta perisai infanteri, 50 buah High Mobility Light Tactical Vehicle, 6 buah Hovercraft Integrated Fast Interceptor, serta 733 buah kenderaan sokongan pelbagai jenis termasuk 45 buah bot pelbagai jenis. TLDM ataupun Tentera Laut pula akan meneruskan perolehan 3 buah Littoral Mission Ship LMS dan kerja-kerja memasang baik pulih S2 aset kapal selam. TUDM pula bakal menerima perolehan 12 buah helikopter baru. Nombor 2, kepentingan yang kami letakkan, Datuk Pertua, ialah keselamatan persepadanan negara. Keselamatan persepadanan negara akan terus dipertahankan dengan membina 7 buah pos imbangan baru, antaranya di Melikin dan Pak Dalih di Sarawak. Ketiga, kesejahteraan warga pertahanan. Melalui belanjawan pada kali ini, Datuk Pertua, inisiatif sedia ada Kementerian Pertahanan akan turut diperkemaskan bagi memastikan perancangan yang telah dibuat dapat dicapai mengikut kerangka masa yang telah ditetapkan. Kesejahteraan anggota ATM dan pesara akan terus dipelihara seperti berikut. Peruntukan sebanyak 400 juta disediakan dalam belanjawan pada kali ini untuk menyenggara dan membaik pulih rumah keluarga angkatan tentera. Alhamdulillah.
20 juta turut disediakan untuk menaik taraf sistem pembentungan di kem-kem yang amat daif keadaannya. Yang ketiga, veteran ATM akan terus diperkasa menerusi inisiatif Protege Ready to Work bagi meningkatkan potensi kebolehpasaran dan memberikan pengalaman pekerjaan sebenar dengan menempatkan veteran ATM dalam latihan pekerjaan dengan kerjasama syarikat-syarikat yang menerima kontrak daripada kerajaan. Veteran ATM juga akan mendapat manfaat pelindungan kebajikan dan pembangunan sosioekonomi melalui setiap program kerajaan yang mana kuota khusus akan diberikan seperti program keusahawanan, latihan, pekerjaan dan kemudahan pembiayaan. Kerajaan juga akan menambah bilangan Ranger Community kepada 2,000 orang dengan tujuan untuk memenuhi sebahagian daripada kota Ranger dengan veteran ATM yang berminat, dan bayaran insentif RM1,000 akan dipanjangkan kepada semua pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan tidak berpencen yang akan memberi manfaat kepada lebih 216,000 orang di seluruh negara pada awal tahun depan. Kementerian Pertahanan, Datuk Petua dan ATM akan berusaha sedaya upaya agar peruntukan bajet 2024 ini dimanfaatkan dan terus berhemah serta berintegriti demi sebuah negara yang selamat, berdaulat dan makmur. Datuk Yang di-Pertua, bagi pihak Kementerian Pertahanan dan ATM, saya merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada 18 orang ahli-ahli yang berhormat yang telah pun memukakan dan membahaskan dalam perbahasan berkenaan bajet 2024 berkenaan dengan Kementerian Pertahanan, iaitu Wabi Jelutong, Wabi Pendang, Wabi Besut, Wabi Tanah Merah, Wabi Puncak Borneo, Wabi Ledang, Wabi Parit, Wabi Jerantut, Wabi Ketereh, Wabi Sik, Wabi Betang Sadung, Bukit Bendera, Lumut, Wabi Tampin, Batu Pahat, Gerik, Kalabakan dan Kuala Pilah. Kerana mereka telah pun mengambil dengan prihatin isu-isu yang berkait rapat dengan Kementerian Pertahanan. Saya boleh rangkumkan Datuk Petua daripada perbahasan 18 rakan-rakan yang berbincang dalam Dewan Mulia ini, saya rangkumkan topik-topiknya kepada rangkuman 11 tajuk utama, Datuk Petua. Saya akan pergi satu persatu agar ia tersusun dan dia tidak mengikut apa yang dipanggil keahlian yang bertanya. Nombor satu, Ketua, isunya ialah menghantar tentera pengaman ke Palestin. Yang Berhormat Rembau. Boleh ya? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Rembau, Menteri Pertahanan. Terima kasih Puan Tuan Yang di-Pertua. Saya nak sentuh berkenaan dengan LCS ni. Sebab apa? Semalam saya bangkitkan lagi. Ada 4 Datuk Petua, LCS ni akan ada. Saya akan jawab. Ada 4 laporan. Tunggulah, sabar-sabarlah. Pendang Sabah. Menteri belum Dia start ada jawab dalam lagi. 11 tu. 11 tu termasuk LCS lah. Ya. Kerana ramai yang bertanya tentang LCS. Terutama rakan saya daripada Tanah Merah. Nombor satu isu yang saya rangkumkan dalam 11 perkara pokok Datuk Tua ialah menghantar tentera pengaman ke Palestin. Datuk Petua, ramai ahli yang berhormat bertanyakan, lebih kurang 5 orang bertanya tentang isu di Palestin ini termasuk Parit, dan juga banyak. Baru-baru ni hari Jumaat selepas main Jumaat, mereka bergerak, ada NGO bergerak daripada Masjid Al-Walid ke depan pintu masuk Kementerian Pertahanan, membawa spanduk-spanduk menggesa Kementerian Pertahanan untuk menghantar tentera pengaman di Palestin. Datuk Petua, isu kesediaan kerajaan menghantar tentera pengaman ke Palestin telah dibangkitkan oleh Wabi Parit. Perkara ini telah dijelaskan juga oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri pada sesi penerangan Menteri berkenaan perkembangan terkini krisis Palestin Israel di Dewan Yang Mulia ini pada 16 Oktober yang lalu. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Datuk Petua, keputusan untuk menghantar trup tentera secara unilateral, saya ulangi, secara unilateral ke sesuatu kawasan bergolak bukanlah keputusan mudah dan ia memerlukan penelitian pelbagai pihak termasuk Kementerian Luar Negeri, pandangan negara-negara sekitar kawasan yang bergolak ataupun krisis, dan yang paling utama, ia perlu mendapat mandat yang jelas daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sehingga kini, Datuk Petua, Malaysia sentiasa komited dengan memberi sokongan
terhadap usaha mencapai keamanan sejagat di bawah panji-panji bangsa-bangsa bersatu. Ini terbukti sejak tahun 1960 lagi. ATM telah terlibat dalam 37 misi sama ada sebagai tentera pemerhati ataupun tentera pengaman seperti misi pengaman di Kongo, Somalia, Namibia, Cambodia, Bosnia Herzegovina, East Timor dan yang terkini di selatan Lubnan. Tuan Yang Dipertua, sehingga kini pihak ATM masih terlibat dalam 5 misi antarabangsa di bawah misi PBB iaitu 1 misi pengaman di Lebanon, United Nations Interim Force in Lebanon ataupun UNIFIL mulai tahun 2007 dan 4 misi pemerhati iaitu United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo ataupun MONUSCO, Kongo sejak tahun 2000, UN Interim Security Force for ABI, UNIFA, di sempadan Sudan dan Selatan Sudan semenjak tahun 2006, United Mission for Referendums in Western Sahara, MINUSO, Sahara Barat sejak tahun 1991 lagi, dan United Nations Mission to Support the Hudaybiyah Agreement, iaitu di Yaman sejak tahun 2021. Mengenai pergolakan di Palestin, buat masa ini Datuk Pertua, tiada sebarang keputusan oleh PBB ataupun United Nations untuk menghantar tentera pengaman ataupun peacekeeper ke Palestin. Sungguh pun begitu, Kementerian Pertahanan melalui ATM sentiasa bersiap siaga, termasuklah pasukan pengaman Malbat yang sekarang bertugas di bawah UNIFIL di Lebanon. Kementerian Pertahanan mengikuti secara dekat perkembangan di Palestin dan sentiasa bersedia memberikan kerjasama penuh kepada Kementerian Luar Negeri jika diperlukan bagi membantu urusan evakuasi rakyat Malaysia di kawasan yang terkesan di samping memantau tahap keselamatan anggota Malbat kami di selatan Lubnan. Datuk Pertua. Yang kedua, Ya, Muhammad. ya, Minta penjelasan. ya, please. Ya, kita hanya hantar tentera bila diminta oleh bangsa-bangsa bersatu. Tapi apakah Malaysia bercadang untuk menyuarakan kepada OIC sebagaimana yang negara-negara Afrika, Kesatuan Negara Afrika, dia hantar tentera pengaman seperti yang berlaku di Nigeria. Tapi OIC ini tak dengar berita yang mereka ingin hantar tentera pengaman. Apakah Malaysia nak cadangkan kepada OIC supaya menghantar tentera pengaman? Sebab kita tahu bangsa-bangsa bersatu ada kuasa veto 2-3 kali yang memvetokan keputusan untuk menyokong Palestin. Ya Muhammad, Jelutung. Ya Muhammad, saya juga ingin tanya kenapa kerajaan kita tidak menggunakan diplomatic channels untuk menggesa bangsa-bangsa bersatu untuk mengadakan gencatan senjata dengan seberapa cepat yang mungkin. Apa masalahnya? Kenapa PBB tidak bertindak dengan pantas untuk mengadakan satu gencatan senjata dalam apa yang berlaku di Palestin? Apakah masalahnya? Ataupun bolehkah kita mengadakan satu sidang tergempar, mohon satu resolusi supaya kuasa-kuasa besar campur tangan? Seperti yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ini adalah isu bukan Israel atau Palestin, humanitarian. Kita lihat bahawa ada bayi, anak-anak dibunuh di situ. Saya ingin tanya, apakah masalahnya dengan Amerika Syarikat untuk ataupun kuasa-kuasa besar, Perancis, Britain, untuk kita mengadakan satu mesyuarat supaya satu gencatan senjata diadakan? Saya cuma memohon Yang Berhormat sebagai Menteri memberi tekanan berterusan. Gencatan senjata boleh diadakan bila-bila. So cuma saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk merayulah kepada ASEAN, kepada OIC untuk berbincang dan mendesak supaya gencatan senjata diadakan dengan seberapa cepat. Dan saya ingin tanya juga, apakah masalah dengan menghantar tentera pengaman, bukan pergi sana untuk bertempur, tentera pengaman untuk memastikan bahawa kita menjaga civilian di situ, Yang Berhormat. Terima kasih, Yang Berhormat.
Apa ni, Yang Berhormat Rembau, saya nak tambah sikit yang tu. Saya nak minta sokong jelutong, ini isu yang sangat baik. Cuma kita nak minta jelutong tambahkan sikit lagi, kita buat usul tergempar, mengecam dulu tindakan yang berlaku di Palestin dan juga ni, apa yang berlaku sekarang ni. Sebab kita belum buat lagi keputusan usul daripada Dewan, maknanya daripada Kerajaan Malaysia. Belum ada satu keputusan yang tuntas mengecam. Jadi kalau kita bercakap nak pergi buat ceasefire dulu, yang sini kita pun tak ada apa-apa lagi. Jadi macam kita di mulut saja bercakap menentang, tapi hati kita menyokong hak yang keganasan dan kezaliman. Terima kasih Datuk Petua, terima kasih kepada Arau, terima kasih kepada Jelutong dan juga Pendang. Berkenaan dengan saranan daripada Arau untuk kita mengadakan tentera pengaman tidak melalui PBB ataupun tidak mengharapkan PBB, tetapi melalui OIC dan dikatakan juga tadi adanya tentera pengaman Afrika. Afrika dia memang ada tentera pengaman sendiri, Datuk Petua. Dia tidak bersangkut sangat dengan apa, sebab African Union dia memang ada di bawah African Union punya charter dia, ada dia tentera pengaman daripada negara-negara Afrika sahaja. Ya? Jika ada apa-apa masalah di negara Afrika, mereka akan menghantar tentera pengaman dengan segera. Tentang OIC itu tadi, saya serahkan kepada Kementerian Luar Negeri lah, Arau ya. Kerana seperti Jelutong cakap tadi, kita nak hantar tentera kita, ya, nak buat ceasefire apa semua. Bagi Kementerian Pertahanan, Datuk Petua, ini adalah isu luar negara. Isu luar negara eloklah sebaiknya diurus oleh Kementerian Luar Negeri. Kami di Kementerian Pertahanan atau Angkatan Tentera, you just decide. Dengan izin. Buat keputusan. We will be there. Ya? Kita akan ke sana jika ada keputusan. Jika ada mandat dan jika ada yang membolehkan kita menghantar tentera pengaman kita dengan segera. Bahkan kita dah ada pun di Lebanon. Ya? Ya, jadi Datuk Petua, soalnya macam tadi mengatakan supaya bangsa-bangsa bersatu membuatkan gencatan senjata dan buat sidang tergempar, dah buat sidang tergempar pun, sidang bangsa-bangsa bersatu, tetapi tidak diendahkan ya, dan diveto oleh kuasa-kuasa yang mempunyai kerusi di dalam Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi nampaknya melalui bangsa-bangsa bersatu ni nampaknya menemui jalan buntu. Cadangan daripada Arau tadi itu boleh dipertimbangkan dan kita akan melihat. Dan saya akan juga cuba membawa jika ada perkara yang boleh dibincangkan berkenaan dengan Palestin semasa perbincangan dengan Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN yang akan berlangsung pada minggu depan, Datuk Petua, supaya kita boleh berbincang on-site punya isu bukannya sebagai main topik untuk kita berbincang. Dapatkan dulu suara ASEAN kerana kita mempunyai satu pegangan iaitu ASEAN centrality. We cannot be on our own. Ya? Kalau negara ASEAN bersetuju untuk kita menghantar dan di bawah panji-panji bangsa-bangsa bersatu, kita akan kaji, tapi ini tertakluk kepada Kementerian Luar Negeri. Bukan di bawah bidang kuasa Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan akan mengambil apa saja keputusan yang diputuskan oleh kerajaan, hantar, kita akan hantar, tarik, kita akan tarik. Ya? Ya? Yang keduanya, yang saya cantumkan dalam 11 isu itu betul adalah berkenaan dengan rumah keluarga Angkatan Tentera. Datuk Yang Petua, isu rumah keluarga Angkatan Tentera telah dibangkitkan oleh YB Jelutong yang meminta kementerian memastikan unit kediaman rumah keluarga Angkatan Tentera ataupun rekat berada dalam keadaan yang baik dan selesa untuk diduduki. Berhubung dengan perkara ini, Datuk Petua, Kementerian Pertahanan komited untuk meningkatkan agenda perumahan ATM yang meliputi pelaksanaan projek pembangunan rekat yang baru serta projek senggaraan dan naik taraf rekat yang sedia ada di seluruh negara. Alhamdulillah, saya katakan tadi, pada belanjawan 2024, satu peruntukan yang amat besar, 400 juta telah pun diberikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan untuk kita membaik pulih kerana keadaan rumah direkat ni amat daif, Datuk Petua. Memang daif. Ya? Kalau mereka ada kemampuan untuk sewa rumah di luar, mereka sewa rumah di luar. Tetapi apakah daya, sewa rumah di luar terlalu mahal, allowance rumah terlampau sikit, mereka tak mampu, Datuk Petua. Mereka duduklah di tempat yang tak sepatutnya diduduki.
maka jangan jealous lah kalau Kementerian Pertahanan dapat 400 juta. Kerana ini sudah lama tertangguh dan lama patut dibuat, Datuk Ketua. Ya? Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Saya amat berterima kasih Yang Berhormat telah mengakui keadaan mereka hidup daif. Sebab bagi saya, bagaimana anggota tentera kita nak bertugas jika keadaan kediaman mereka dalam keadaan daif dan uzur. Cuma saya nak minta Yang Berhormat ambil juga perhatian dengan bajet yang diberikan tu. Cubalah Yang Berhormat tengok rumah-rumah bujang, ya, yang contoh di Kem Terendak, di Ketere, ya. Kalau tengok rumah-rumah bujang ni, Yang Berhormat takkan nak, kalau Yang Berhormat ada anak yang nak jadi askar pun Yang Berhormat tak berani nak hantar. Begitu daif, cukup menyedihkan. Sebab Yang Berhormat dah sebut tadi, Jurutong kata, jawapan daripada YB Jurutong nak bagi mereka keadaan baik dan selesa. Tapi keadaan hari ini terbukti tak selesa dan tak baik. Saya harap Yang Berhormat Menteri ambil perhatian isunya rumah-rumah bujang, berek-berek bujang. Yang Berhormat Menteri, terima kasih. Saya ambil